Ya, kembali lagi bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia untuk segmen yang seterusnya, atasi macam mana fitnah siber ni. Oh, makin berluasa orang yang menyebarkan fitnah tu ingat macam tak melakukan kesalahan. Yang inilah yang kita nak kaji, kita nak korek kepada si mangsa perlu dengar. Okey, baik. Kita lakukan kedatangan saudara Mahmud Jumaat. Ya, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan yang mulia ni. Dapatlah kita sambung lagi borak-borak untuk topik kita pada hari ini. Kalau boleh untuk permulaan ni, apakah perkara yang perlu dibuktikan oleh seseorang sebelum mengambil tindakan saman fitnah di mahkamah? Oh, ini semua nak tahu ni. Okey. Dalam saman fitnah ni, dia ada 3 elemen yang kena buktikan kalau kita nak initiate saman. Tak boleh kurang satu? Tak boleh kurang satu pun. 3 kena buktikan. Pertama sekali, kita kena buktikan ayat tu secara semula jadi ataupun secara sindiran. Ianya adalah satu kenyataan yang berbau fitnah. So, kadang-kadang kita tak buat pun fitnah tu kan. Kadang-kadang kita tak buat. Tetapi disebabkan ada orang komen dekat dalam kita, contohnya Facebook, Instagram. Ini yang ramai orang tak tahu. Kalau orang komen dalam Facebook kita atau dalam ruangan posting kita, and then kita tak buat apa-apa. And then kita juga mengkongsikan orang lain punya statement, tak semestinya statement kita, statement orang lain, dalam kita punya Facebook ataupun Instagram. Secara automatik kita mempunyai liability yang sama seperti mana orang yang membuat posting tersebut. Oh, kita pun dikautkan sekali. Kita akan dikira sekali, sama tinggi, sama berat dengan orang yang membuat posting tersebut. Itulah mana yang suka nak share-share tu, boleh dapat kesahihan yang benar lagi, dah terus share kan. Correct. Yang kedua pula apa dia? Yang kedua, kita kena buktikan bahawa kenyataan ini adalah kenyataan yang telah dikongsikan kepada pihak ketiga. Ini tidak susah. Kerana once you dah letak dalam Facebook, dalam Instagram, media sosial, dia tadi isu dah untuk you nak buktikan second element ni. Dan yang ketiga, kenyataan itu mesti merujuk kepada double N terus. Contohnya kalau double N zaman orang, letak nama double N. Letak nama double N. Dan semua orang satu Malaysia kenal double N ni siapa. Tak semestinya dia perlu letak nama double N yang secara detail nama Nadine penuh. Nordin tak perlu. Tapi kalau sekiranya contohnya lah letak nama double N ataupun Kak Long 7E. Orang tak tahu siapa nama Kak Long 7E, tapi satu Malaysia tahu Kak Long 7E ni siapa dengan gambar dia kan. So automatik elemen-elemen ini dah berjaya dibuktikan dan boleh mengambil tindakan di mahkamah. Tetapi double N, satu benda yang saya ingin tekankan. Kalau elemen-elemen ni you gagal penuhi, you proceed juga, you langgar je, tak apalah, gamble lah. Why not? Nak juga nak saman. Nak saman juga sebab kata kita nak memulihkan balik reputasi kita. Okey. Risiko dia kalau you gagal untuk membuktikan 3 elemen ni sebab beban pembuktian dekat orang yang menyaman, bukan orang yang disaman. You gagal bukti 3 elemen ni, orang disaman tak perlu nak buat apa-apa pun. Dan automatik tuntutan you di mahkamah gagal dan you perlu membayar kos mahkamah yang boleh mencecah ratusan ribu ringgit. Allahu Akbar. Dan siapa yang dapat kos ni adalah pihak defendant, orang yang disaman itu. Orang yang disaman itu. Tengok kena lengkapkan 3 tadi ya. Kat mana siapa yang tak sempat tadi boleh ulang siar balik tengok siaran malam ni. Kat mana dekat Facebook page rasmi kami Selamat Malam Malaysia. Ini kita nak tahulah kat Malaysia ni kan ada ke saman malu. Dekat Malaysia ni dia tak ada nama saman malu tau. Dia panggil nama saman fitnah. Kenapa you tak boleh saman malu? Sebab di bawah akta fitnah, di bawah akta fitnah, dia ada pembelaan-pembelaan yang mana orang yang disaman itu boleh bangkitkan. Antaranya adalah pembelaan justifikasi. Justifikasi ini Nadine, contohnya kalau orang katalah saya ni peguam tipu. Saya bukan peguam pun, saya tak ada lesen pun. Tapi benda tu kalau ikutkan, kalau kita share di dalam media sosial, ia satu kenyataan sangat memalukan, betul tak? Ya, betul. Mereka panggil saya ni seorang yang tidak amanah, tidak bermaruah, suka menipu, tidak jujur. Ayat-ayat itu adalah satu ayat yang memalukan. Tetapi adakah benar Mahmud ni bukan seorang peguam? So apabila mereka membuat satu kenyataan itu, mereka membuat carian di Bar Kansel Malaysia, dia cek, memang betul Mahmud ni bukan peguam. Apabila dianya berjaya dibuktikan, secara automatik defense pembelaan justifikasi tersebut prevail, maknanya boleh diguna pakai, dan kita berjaya untuk membuktikan bahawa kenyataan itu adalah satu kenyataan yang betul. Betul, benar. Dan mana orang yang disaman itu menang kes dan sama juga kos akan dikenakan. Itu satu.
That's why you tak boleh ada beza dia saman malu dan saman fitnah. Kalau you berjaya buktikan bahawa kenyataan itu betul, automatik walaupun dia memalukan, still awak tidak boleh mengambil tindakan dekat orang yang merosakkan reputasi anda. Tengok tu jelas kan. Walaupun kita rasa macam simple-simple, tapi bila dengar penjelasan tu jangan dibuat main dia. Suka-suka hati je ni. Dan kita boleh kaitkan juga untuk apakah punca ataupun sebab seseorang boleh disaman fitnah. Oh baik, dia tahu juga tiba-tiba saya pula disaman fitnah. Dia bagi saya kalau contohnya orang antara sebab kenapa kita disaman fitnah ni, antaranya mungkin sebab kita tidak mempunyai ilmu yang cukup. Kadang-kadang kita kita tak tahu bahawa undang-undang tu ada. Kalau sekiranya kenyataan kita tu tidak benar, kita mengkongsikan kenyataan yang tidak benar itu, yang ianya fitnah, secara automatik kita akan diambil tindakan. Yang kedua, kita kadang-kadang minta maaf saya sendiri pun ada Facebook, ada Instagram. Kadang-kadang kan contohnya ada satu kes, contohnya Justice for Bella lah, baru-baru ni tengah hype kan. Yeah. Kita tengok pun kita bergeram. Kita laju nak komen. Laju kita nak ulas kan. So kita pun ulas tapi kita kadang-kadang kita tak sedar yang kita tu mengikut perasaan, dan Tuan N ialah mungkin kita dalam ramai, contohnya dalam beribu komen tu, kita punya komen yang paling hype sekali. Habis naik pula. Kan? Semua kita pula banyak respon pula tu yang komen kita tu. Dan kita punya tu pula yang jadi viral. Dan ramai-ramai orang tu tak hype. Disebabkan kita punya komen dari 1 dalam 1000 ni, kita pula yang diambil tindakan. Sebabkan kita ikut perasaan. Betul. Tapi satu lagi contohnya kita nak ikut trending kan. Kita nak nak cari konten pun ada satu isu juga. Cek konten sesuka hati pun berhati-hati jugalah cerita dia. Betul. So kadang-kadang kita pun benda-benda ni lah kadang-kadang kita tak kawal kan. Kita pun orang lain, kawan-kawan kita semua tengah share, kata orang lain share, kita pun share juga. Seronok nak share, ikut orang. Ikut orang. Lala sekali bila benda tu jadi masalah, dan itulah sekurang-kurangnya kita kena tahulah ada undang-undang, kita kena arif dengan undang-undang itu, dan apakah kita punya defense yang kita boleh bawa untuk membela diri kita di mahkamah. Ya, tu pun kena tahu juga. Jadi janganlah lepas ni suka-suka nak komenkan, walaupun kata kita rasa macam orang tu bersalah, tapi belum jatuh hukum lagi, kita pula yang dah hukum dia. Ada siap bagi senarai lagi Mahmud, ada yang macam apa kata saya nak buat ni kalau jumpa dia. Hebatnya awak, handalnya awak, bulan puasa ni bawa sabar. Ni pula, ada pula yang tanya apakah tips yang berguna yang boleh diguna pakai untuk kita dapat mengelak daripada fitnah siber ini. Okey, pertama sekali kalau kita ini tak terpakai untuk mana-mana kes lah, tapi sekurang-kurangnya lah, even dalam media sendiri yang kita ada pembelaan, orang panggil qualified privilege, maknanya perlindungan yang bersyarat. Kita ada dipanggil dalam undang-undang ni, dia panggil responsible journalism. Sebelum kita nak keluarkan apa-apa dalam media sekalipun lah, walaupun kita ada protection under the law, ada bawah undang-undang, kita kena check dulu sama ada kenyataan kita ada satu kenyataan yang betul atau tidak. Itu pun diguna pakai untuk orang awam juga. Walaupun ianya adalah satu tujuan untuk kepentingan awam sekalipun, kita tidak boleh menokok tambah. Kita jangan nak tambah lauk banyak sangat. Lebih-lebih pula kan? Tambah lauk lebih-lebih pula. Tiba-tiba lebih kuah dari sudu. Correct. Cerita nak bagi dia hype, nak dapatkan like kan, follower ramai. So kita pun tambah lauk banyak sangat. Satu 1N memang betul kita akan jadi viral, tapi benda tu kita tidak boleh bantu untuk nak pembelaan kita nanti sama ada ianya satu kenyataan fitnah atau kenyataan yang benar. Fakta yang benar. Yang kedua, kita kena kalau kita nak buat apa-apa tebetan, saya cadangkanlah untuk kita tahu undang-undang berkenaan dengan komunikasi ni. Kena ambil tahulah cerita dia, kita kena tahu. Correct. Sekurang-kurang contoh tadi kita ada 3 elemen tu kan. Kita pastikan bahawa jangan kenyataan kita tu adalah satu kenyataan yang menyalahi undang-undang. Contohnya, yang ramai orang kat luar sana yang kurang faham, mereka tidak tahu. Mereka ingatkan bila kita dituduh di mahkamah, kita kata, maksud saya macam ni. Saya tidak pun nak fitnah dia, saya tak rujuk pun kepada dia. Tapi ini yang ramai orang kurang faham. Kena jelas, bila kita buat kenyataan itu, bukan apa yang anda cuba sampaikan. Ianya adalah apa yang orang pihak ketiga baca. Kalau orang ketiga baca, dah tengok, ini satu kenyataan fitnah ni. Ini memang kita baca pun kita benci gila dengan orang yang kita tuju ni.
Maknanya orang yang membaca tu yang okey, kefahaman dia yang perlu diambil. Kira bukannya orang yang kita komen ni kita kata masuk lain. Tak. Oh, dia pandang pada orang lain yang membaca komen kita. Correct. So macam saya kalau saya baca komen tu, ini teruk dia ni bantai Mamat ni kan. Itulah bantai-bantai juga ya. Tapi kena beringat apa kesannya. Okey, baik, sekarang ni kita nak berehat seketika. Okey, jangan risau. Nanti kan ada lagi tips nanti di hujung nanti untuk segmen yang terakhir nanti. Berehat seketika, terus setia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi.